أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في من يجب عليه الصوم. شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة، ويؤمر به الصبي ل7 ويضرب على تركه ل10 إن أطاقه. Baik, faslun. Ini satu fasal. Faman yajibu alaihi saum. Siapa yang wajib ke atasnya puasa? Sekarang ni musannif dia nak cerita masalah syarat-syarat wajib puasa. Selepas dia cerita tentang syarat-syarat sah puasa, sekarang ini nak cerita pula siapa hak wajib puasa sekarang. Maka dia pun sebut syartu man yajibu alaihi saum Ramadan. Syarat siapa yang wajib ke atasnya, ke atas man saum Ramadan, puasa Ramadan. Siapa? Yang pertama al-aqlu, yang pertama berakal. Maka orang gila tidak wajib puasa. Baik, timbul satu masalah. Masalah apa? Bagaimana pula kalau orang itu kita panggil dia nyanyok? Baik, kalau nyanyok mana cerita? Adakah nyanyok ni dia masuk dalam berakal ke tak berakal ke, balik ke tak balik? Ana ada bincang masalah ni dengan doktor perubatan. Doktor perubatan kata nyanyok ni dia ada 7 step. Dia ada 7 peringkat. Peringkat pertama sampai peringkat keempat, hak tu dia sampai tahap walaupun nyanyok tapi dia masih ingat. Maknanya otak dia masih lagi berfungsi. Ada pun step 5 ke 7, hak ni otak dia macam budak-budak otak balik. Maka bila kita faham gitu, kalaulah nyanyok tak ada sampai step ke-5 sampai ke-7, maka ketika itu dia dah wajib puasa. Sebab apa? Sebab doktor sahkan pemikiran dia macam budak-budak tak balik. Adapun kalau baru step 1 sampai ke-4, maka ketika itu wajib lagi puasa. Wal bulughu, mestilah balik. Kanak-kanak yang belum balik tidak wajib puasa, hanya sunat sahaja, iaitu dengan syarat dia sudah mumayyiz. Wal islamu, dan orang Islam. Orang kafir tak wajib puasa, tapi orang kafir akan diazab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kerana tidak puasa. Sebab kita sebut dah, khitab Allah Subhanahu Wa Taala kena kepada semua manusia, sama ada kafir ataupun Islam. Semua khitab Allah kena. Jelas. Sebab itu ulama kata ketika itu haram seseorang Islam jual ataupun beri makanan untuk dimakan oleh orang kafir ketika waktu siang. Tak boleh. Sekalipun dia tak puasa. Sebab apa? Sebab asas hukum dia adalah hamba Allah yang terkena dengan khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu haram dijual dan haram beri makan sekalipun dia kafir yang tidak puasa. Jelas. Wal itaqah, dan ada kemampuan. Dia kemampuan di sini ada 2. Itaqah, kemampuan. Kemampuan di sini 2. Sama ada hissi ataupun syar'i. Hissi, yakni kemampuan tubuh badan lah. Sihat, apa semua. Adapun syar'i, syar'i ni mana? Daripada sudut syarak. Iaitu benda, dia bukan haid, dia bukan nifas. Jelas. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah lain, dalam syarah-syarah bagi Muqaddimah Al-Hadramiyah, maka dia akan tambah 2 lagi, iaitu mestilah seseorang tadi dalam keadaan sihat tubuh badan, dan juga mestilah dia dalam keadaan bermukim. Jelas. Wa yu'maru, dan disuruh bihi, dengannya, dengan puasa tadi, as-sabiyyu li 7, kanak-kanak yang umurnya 7 tahun. Hak ni sama macam perbuatan semayang.
Bila umur 7 tahun, wajib ajar semayang, wajib suruh semayang. Maka ketika itu, wajib juga ke atas kanak-kanak yang umur 7 tahun, kita suruh dia puasa. Jelas? Wa yudrabu, dan dipukul, ala tarkihi, pada meninggalkan puasa, li ashrin, pada umur 10, in ataqah, sekiranya dia ada kemampuan. Tapi kalau budak tadi tak mampu, maka ulama kata tidak boleh. Sebab kita faham daripada sini dua kesimpulan. Kita boleh buat satu kesimpulan. Wajib mak ayah ataupun wali yang menjaga kanak-kanak suruh anak-anak puasa apabila cukup dua syarat. Syarat pertama benda tamyiz, mumayyiz. Syarat yang kedua apabila ada kemampuan. Jelas? فصل فيما يبيح الفطر ويجوز الفطر بالمرض الذي يبيح التيمم للخائف من الهلاك ولغلبة الجوع والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا إلا إن طرأ السفر بعد الفجر والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم الفطر وإلا استحب الإمساك. Baik. Faslun, ini fasal baru. Fima yubihul fitru, pada barang yang membolehkan berbuka. Sekarang ni dia nak khabar pada barang-barang, perkara-perkara yang mengharuskan kita berbuka puasa. Tapi kena ingat, bila sebut yubihu yang diharuskan, maknanya tidak wajib. Tapi walaupun tidak wajib, ada sebahagian tempat hak kadang-kadang kita jadi wajib buka. Tapi nak sebut benda, bila sebut yubih, asal yubih, nak puasa boleh, nak buka boleh. Yakni kalau dia buka ketika itu, dia tak dosa. Jelas? Wa yajuzu, dan diharuskan. Bila sebut harus, boleh pilih. Nak buka boleh, nak puasa boleh. Tapi ketika itu, dibolehkan dia berbuka. Dan kalau dia buka, tak dosa. Wa yajuzul fitru, diharuskan berbuka bil maradi, dengan sebab sakit. Adakah semata-mata sakit? Tak. Allazi yubihu tayammuma, yang mana sakit tadi mengharuskan tayammum. Kita belajar dah kan baru ni, sakit yang diharuskan tayammum benda, iaitu pertama, sakit hak boleh bawa mati. Yang kedua, sakit yang bertambah sakit. Yang ketiga, sakit yang lambat sembuh. Yang keempat, sakit yang mencacatkan anggota yang zahir. Yang kelima, yang menghilangkan fungsi. Jelas? Walil khaifi minal halak, dan juga yang dengan takutnya minal halak, daripada kebinasaan. Kebinasaan mana? Kebinasaan anggota. Kalau dia puasa menyebabkan kebinasaan. Walil ghalabatil ju'i wal atash, dan juga bersangatan lapar dan dahaga. Boleh tak buka? Tapi ulama kata bersangatan lapar dan dahaga di sini, iaitu bersangatan lapar dan dahaga yang boleh bawa takut salah satu daripada sebab-sebab boleh tayammum. Maknanya kalaulah lapar sangat ni, boleh bawa mati. Lapar sangat ni, boleh hilang fungsi badan. Maka ulama kata ketika itu boleh. Sebab mana ada orang puasa tak lapar tak dahaga. Lazim bagi orang puasa ia akan lapar dan dahaga. Maka maksud bersangatan lapar dan dahaga di sini yang sehingga boleh bawa salah satu rukhsah tayammum. Faham tak? Rukhsah tayammum benda boleh bawa mati. Kalau lapar sangat ni mati, ataupun lapar sangat ni jadi sakit, ataupun lapar sangat tadi bertambah sakit. Contoh dia orang gastrik. Baik. Cuma ulama buat masalah gua ni. Baik, dia tahu dah kalau dia puasa ni ia akan mari gastrik. Tapi siang kat gigi lah. Maka ulama kata malam ni kena niat dulu. KG bila mari rasa sakit tu baru boleh buka. Tidak maksud dia boleh buka lalu. Ataupun dia buat kerja berat, maka dia ni bersangatan lapar, maka ulama kata boleh buka lalu. Tak.
Bahkan ulama kata masalah bersangatan lapar ni dia ada syarat dia untuk buka. Syarat kalau orang kerja lah, benda syarat dia yang pertama, kerja tadi tak boleh tangguh selepas daripada bulan Syawal. Maksud dia kalau buat lepas bulan Syawal, maka ulama kata tak boleh. Contoh mana? Contoh kalau dalam kitab fiqh ni, dia buat dalam kitab fiqh tadi, dia buat masalah kutip buah. Buah kan dia ada musim masak dia. Baik, kalau kita tangguh kutip lepas raya, rosaklah buah. Maka ketika itu, ulama kata, tak boleh tangguh selepas Syawal. Maka boleh kutip. Bila kutip, panas. Siapa sakit pada badan kita, siapa jadi dok boleh bawa kepada sakit apa semua, maka ketika itu ulama kata boleh buka. Bila boleh buka, bukan maksud pergi kerja tu bawa nasi lemak dah. Tak. Ketika mari sakit yang. Jelas. Yang kedua, antara syarat lain dalam kitab tadi, anda lupa nak tulis. Antara syarat lain, dia kata kerja tu kalau kita tak boleh tangguh di waktu malam. Kerja tadi tak boleh tangguh di waktu malam. Kalau tangguh waktu malam menyebabkan kurang gaji, ataupun memang tak boleh buat kerja tu langsung. Jelas. Jadi kalau buat kerja tukang rumah ni, boleh tangguh dah lepas Syawal? Boleh tak? Melainkan kalau kait dengan kontrak. Tu lain lah. Tu perbahasan lain pula. Walil musafiri, dan bagi orang musafir. Orang musafir boleh buka puasa. Tapi adakah semata-mata boleh? Tak. Dia ada syarat dia. Benda syarat dia? 3 syarat. Safaron tawilan. Pertama, mesti musafir tadi, musafir hak tawil. Maksud musafir tawil benda lebih daripada 2 marhalah. Sekira kurang daripada 2 marhalah, dia tidak boleh ambil rukhsah. Syarat kedua, mesti mubahan. Mestilah musafir tadi musafir harus. Kalau musafir haram, dia tidak boleh ambil rukhsah. Sebab apa? Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Illa melainkan in tara'as safaru ba'dal fajri. Melainkan dia memulakan musafir selepas daripada fajar. Maka pengarang kitab kita, dia sebut in illa an tara'a in tara'as safaru ba'dal fajri. Melainkan apabila dia memulakan musafir selepas daripada fajar. Maka mafhum mukhalafah di sini, kita fahamlah bahawa syarat ketiga nak buka puasa mesti musafir tadi sebelum subuh. Jelas dah? 3 syarat nak buka puasa. Pertama, musafir tadi musafir 2 marhalah. Yang kedua, musafir tadi musafir yang harus. Syarat ketiga, musafir sebelum memulakan musafir sebelum subuh. Kalau memulakan musafir selepas subuh, maka kekal wajib dia berpuasa. Jelas? Was-sawmu fis safari, dan berpuasa pada musafir afdal, terlebih afdal, illam, melainkan, lam, sekiranya, bukan melainkan, sekiranya lam yatadarrar bihi, sekiranya tidak wimudarat padanya. Maksud kita faham sini, boleh buka, tapi mana afdal? Afdal buka ke afdal puasa? Sebab kan dia sebut ya juz. Baik, sekarang ni afdal buka ke afdal puasa? Maka ulama kata tengok, ada wimudarat tak? Kalau wimudarat, contoh mana? Naik kereta. Kereta pula tak ada aircon. Nak buka tikar pula tak boleh. Panas dering dah. Lapor peluh dahaga dorok. Maka ketika itu ulama kata afdal buka. Tapi kalau dengan aircon molek tak ada masalah, afdal puasa. Ada orang anda tengok dalam satu video itu, seorang, kita kata ustaz lah yang mengajar, dia kata mazhab Syafi'i memang nyusah orang umur, suruh puasa masa musafir. Cakap gini, cakap orang tak cerdik. Sebab apa? Baca balik hadis. Hadis ada sahabat bila dia musafir, Nabi suruh buka. Baca hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada sahabat masa musafir, Nabi suruh buka. Ada sahabat masa musafir, Nabi suruh puasa. Baik. Dan ulama' tengok dua-dua hadis ni semua musafir jauh lah ke. Maka ulama' pun gabung. Hak ni Nabi suruh buka sebab apa? Sebab ada mudarat atas dia. Hak ni Nabi suruh puasa sebab tak ada mudarat. Baca balik usul fiqh. Jangan mudah-mudah kata ke mazhab itu. Kamu cenderung satu pendapat. Jangan menghina pendapat lain. Jelas. Walaupun anak kadang-kadang
ambil. Masalah afdal tak afdal, nak buka lah. Yalah. Wa idza, dan apabila, wa idza balagha as-sabi, apabila balignya kanak-kanak, au qadimal musafir, ataupun bermukimnya orang musafir, au syufiyal maridu wa hum saimun, dan sembuhnya orang sakit, wa hum saimun, hal keadaan mereka ni semua, hal keadaan mereka semua ni puasa, haruma fitru, haram buka. Baik, gini masalah gini, idza balagha sabi, asal dia budak-budak ni dia dah wajib ke puasa. Contoh katakanlah letak umur 9 tahun ataupun umur 10 tahun, dia ni dak balik lagi, tapi biasa budak-budak sekolah dia puasa juga, bagus. Baik, tiba-tiba tidur tengah hari mimpi basah, tubik mani. Baik, bila tubik mani, batal tak puasa sini? Tak batal. Sebab apa? Sebab tubik mani ni bukan atas jalan mubasyarah ataupun bukan atas jalan adat. Baik, maka ketika itu ulama kata puasa dia tak batal. Baik, puasa dia tak batal, tapi ulama kata haram buka. Sebab apa? Sebab dia sudah sampai hak wajib. Wajib lah dia puasa, iaitu balik. Asal dia, kalau budak-budak ni, dia nak buka boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tak wajib lagi. Yalah. Tapi ketika itu, sebab dia balik, maka tak boleh. Yalah. Au qadimal musafir, ataupun bermukim orang musafir. Mukim orang musafir ke mana? Asal dia musafir. Boleh tak dia buka? Boleh. Sebab apa? Sebab masa ni dia duduk dalam rukhsah. Tiba-tiba sampai kat tempat dia nak bermukim lah. Maka boleh tak? Tak boleh lah. Au syufiyal mari, ataupun sembuh. Dia sakit, tapi dia kata biar nak puasa kau. Siapalah, kata para ulama, sembuh. Boleh tak pergi buka? Tak. Hal keadaan dia puasa lah. Tapi kalau dia tak puasa, hak tu sunat dia imsak. Wa illa, sekiranya dia tidak puasa. Dia tidak puasa, istuhibbal imsak, maka sunat dia imsak. Masalah gua ni, contoh budak-budak dia tak puasa, dia makan dah, puasa ya'yuk dah, buka dah ni, dia tidur mimpi, maka wajib dah. Tapi hal keadaan dia tak puasa, maka ketika itu sunat dia imsak. Samalah juga orang puan haid. Orang puan haid, dia asalnya haid, kemudian dia suci tengah hari. Baik, ia boleh makan lagi. Kata ulama, sunat dia imsak. Tapi kalaulah asal dia tengah puasa, tiba-tiba mari haid, boleh tak dia makan? Boleh, ada masalah. Yalah dah. وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي. belakang sikit. ويستحب الموالاة في القضاء والمبادرة به وتجب إن أفطر بغير عذر ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية والمتعدي بفطره وفي يوم الشك إن تبين كونه من رمضان ويجب قضاؤه على الفور. وكل من أفطر لعذر أو غيره, dan semua siapa yang berbuka dengan uzur ataupun selainnya, wajaba alaihi alqada, maka wajib qada. Sama ada buka tadi, buka dengan uzur ke ataupun buka tanpa dengan uzur, wajib qada. Wajib qada. Bila wajib qada tu? Ba'da tamakkuni, selepas ada kemampuan untuk qada. Sebab itu ulama kata kalau tak ada kemampuan maka tak wajib qada. Contoh kita buat masalah mana? Seorang tu dia buka puasa, dia tak puasa berapa? 5 hari. Kemudian hari 1 Syawal dia sembuh. 2 Syawal dia tak puasa, dia kata tak apa, hari lalu 3 Syawal dia meninggal. Baik, ada kemampuan dia untuk qada bila? Sehari je. Maka ulama kata
ketika ni keluarga dia wajib qada ataupun wajib fidyah ke atas dia sehari. Sebab apa? Sebab ada kemampuan untuk dia qada sehari. Jelas. Illa melainkan as-sabi, melainkan kanak-kanak. Kanak-kanak dia tak puasa, tak wajib qada. Wal majnun, orang gila. Orang gila dia tak puasa, dia puasa pun tak sah. Bahkan kalau dia tak puasa, kek gigi dia sembuh. Wajib ke dia qada? Tak wajib. Wal kafir al-asli, dan kafir asli. Berbeza dengan orang murtad. Orang murtad wajib dia qada balik semua puasa-puasa hak dia tinggal dulu zaman dia murtad. Yalah. Wa yustahabbu, dan disunatkan al-muwalatul qada'i, sunat muwalak pada qada. Muwalak pada qada ni pada yakni berturut-turut qada. Lepas qada sehari-sehari, lepas sehari-sehari, lepas sehari-sehari, lepas sehari-sehari. Ulama kata sunat. Yalah. Wal mubadaratu bihi, dan bersegera dengannya dengan qada. Sunat bersegera dengan qada. Wa tajibu, dan jadi wajib in aftara bi ghairi uzrin, jadi wajib mualak pada qada dan bersegera pada qada tu sekiranya dia berbuka tanpa uzur. Saja-saja buka, tak ada pun sebab-sebab yang membolehkan buka, tapi dia buka juga, maka ketika itu ulama kata wajib mualak dan wajib segera qada. Sekiranya tak bersegera, dia tangguh-tangguh, maka hukum dia ketika itu berdosa. Jelas. Wa yajibu, dan wajib imsak, wajib imsak fi Ramadan, pada Ramadan, ala tarki niyah, pada orang yang tinggal niat. Malam dah ingat nak niat, maka hari ni wajib dia imsak. Puasa dia memada tak? Tak memada. Jelas. Wal mutaaddi bi fitrihi. Mutaaddi ni apa nah? Sengaja dengan buka. Apa dak mari ni? Dia sengaja dengan buka. Kalau sengaja buka tak ada uzur, maka wajib imsak. Sama kok, dia buka tak dibuka ngejimak ke, buka dengan apa ke, ulama kata ketika itu wajib dia imsak. Haram dia makan. Dia buka tak di haram dah. Dia pergi makan pula lepas tu haram pula sekali lagi. Wa fi yaumi syakki, dan pada hari syak, in tabayyana kaunuhu min Ramadan, dan juga hari syak jika nyata hari itu adalah hari Ramadan. Kan asal-asal kita sebut hari syak haram puasa. Tiba-tiba ada seorang hak naik saksi syahadah. Dia cukup dia ada syahadah. Dia naik saksi, tapi naik saksi tak ada bila? Tengah hari ya. Maka ketika itu wajib imsak semua sekali. Jelas. Wa yajibu qada'uhu 'ala al-fawri, dan wajib qadanya, qada hak semua ni, hak tiga ni, hak dia sebut ni, 'ala al-fawri, lalu. Maknanya selepas Ramadan lagi kena qada lalu. Jelas. Faslun fi sunani shaum. Yustahabbu ta'jilul fitri inda tayakkunil ghurub, wa an yakuna bi thalathi tamarat, fa in ajaza fa bi tamratin, fa in ajaza fal ma', wa an yaqula 'indahu Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Baik. Faslun, ini fasal baru. Yustahabbu. Sekarang ni nak cerita fi sunanil shaum. Dia nak cerita tentang sunat-sunat puasa. Dia cerita dah syarat sah, dia cerita dah syarat wajib, dia cerita dah siapa hak layak buka. Sekarang ni nak cerita pula apa sunat-sunat yang sunat kita lakukan apabila kita berpuasa. Yustahabbu, disunatkan, ta'jilul fitri, bersegera pada berbuka puasa. Sunat kita segera berbuka ni bila? Inda tayakkunil ghurub, yakinnya tenggelam matahari. Bila yakin tenggelam matahari, maka ketika itu sunat kita segera berbuka. Baik, ulama kata dah bila sebut yakin, maka keluar daripadanya orang syak. Bila syak ghurub, hak tu ulama kata wajib dia takhirkan. Siapa bila? Siapa tu bik yakin. Baik, dah nak yakin tadi, yakin guana. Sama ada dia tengok sendiri matahari tenggelam ataupun dengan orang yang adil, orang yang siqah,
Contoh Tok Bilal Azam, kan siqah. Jelas. Baik, timbul isu. Dah bila sebut sunat ta'jil, sunat bersegera, adakah makruh bila kita lewatkan? Ulama kata jadi makruh kita lewatkan dengan dua syarat. Bila pertama, dia yakin dah masuk waktu. Yakin dah masuk waktu. Syarat kedua, dia tahu fadilat berbuka puasa awal ni ada fadilat. Bila cukup dua syarat ni, baru makruh. Kalau tak cukup salah satu daripada dua syarat ni, maka ulama kata tidak makruh. Wa an yakuna bi salasi tamaratin, dan juga dia buka puasa tadi dengan 3 biji tamar. Wa in ajaza, sekiranya tak mampu fa bitamratin, maka dengan sebiji tamar. Fa in ajaza fal ma, maka tak mampu juga dengan air. Kitab kita ni nama pun matang, nama pun mukhtasar, jadi dia sebut rekah je. Sebenarnya ikut ulama kata, ikut turutan betulnya makanan-makanan yang afdal kita mula buat buka ni benda. Pertama ulama kata rutak. Afdal awal sekali rutak. Rutak ni berapa? Afdal 3. Kalau tak ada 3, ambil 1. Baik, kalau rutak tak ada. Rutak ni benda rutak. Rutak ni khema hak tak masak lagi. Kurma hak belum masak lagi. Hak kerah dia, hak kita beli kuning yang kita ingat tak? Tu rutak. Sekiranya tak ada rutak, maka ulama kata afdal dengan, ia panggil benar, tak mari dah. Khema tu ia separuh masuk, separuh. Busrin. Busr. Separuh masuk, separuh tak masuk. Busr. Afdal bus. Kalau tak ada bus, baru dengan tamar. Tamar ni benda tamar. Tamar ni khema hak keringah. Rutak, bus, tamar. Kalau tak ada tamar, hulwin wa hulwa. Hulwin ni benda hulwin. Hulwin ni makanan yang manis tanpa setuh api. Makanan yang manis tanpa setuh api. Contoh benda, madu. Tak setuh api, manis dia. Kemudian, hulwin. Tak, lakoh. Silap. Rutak, basr. Lepas tu tamar, air zam-zam dulu. Kalau tak ada air zam-zam, air biasa. Air kosong. Kalau tak ada air kosong, baru lagi hulwin. Lepas tu baru dia hulwa. Hulwin benda hulwin, manis yang bukan disentuh api. Lepas tu baru hulwa. Hulwa ni benda hulwa. Hulwa ni makanan yang manis disentuh api. Nak bak sira, akak. Ui. Jalemah. Ramadan ni nampak macam tak boleh rasa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah. Itu susunan dia. Tapi kitab kita ni nama pun mukhtasar, min sya'nil mukhtasar, min sya'nil matan lah. Lagi buat rekah gini. Tapi kalau ikut susunannya, siapa ulama buat satu syair. Susunan makanan-makanan hak sunat buat buka. Tu susunan dia. Jelas dah. Rutab, bus, tamar, air zam-zam, air kosong, kemudian hulwin, hulwa. Yalah. Dah air manis, air sirap, apa segala. Hak tu ulama kata benda masuk dalam hulwa. Sebab apa? Sebab manis dia dengan air panas. Dah ustaz ada ke kucai air ni tak pakai air panas pun? Allah, kalau nak itiraf belaka lelah. Kalau nak tafsir belaka susah. Yalah dah. Wa an yaqula, dan dia kata indahu, ketika maksud indahu di sini, kalau kita tengok dalam Manhajul Qawim dia sebut ba'dal fitri, selepas buka. Maksud dia selepas kita makan sikit tu khema, baru kita baca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Jelas. Maksud di sini gini. Kita buka, kita bacalah bismillah. Kita pun makan. Bila kita makan, lepas kita makan, sebelum kita makan nasi tu,
kita baca dulu doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Lepas tu kan, zahabaz zama, apa semua tu doa tu. Yalah, bila selepas kita makan khema, sebelum kita makan nasi. Maknanya kita makan dah sikit. Sebab apa? Sirah tu sirah yang telah lalu belaka. Yalah. Dah masyarakat kita buat, kena betul slow-slow lah. Betul slow-slow. Jangan balah. Ni bid'ah ni. Jangan kopoh sangat. Betul slow-slow. Anda tengok hari ni duduk balah belaka. Dah apa dah. Ya. Aduh lah, macam-macam. Penuntut ilmu, kalau tak ada akhlak, maka ilmu kita tu kena tengok balik. Jelas dah. Macam. وتفطير الصائمين وأن يأكل معهم والسحور وتأخير ما لم يقع في الشك والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح. Baik. Wa an taftiru shaim, dan juga menjamu orang buka puasa. Ni jamu orang buka puasa. Ni salah satu benda yang penting. Di Malaysia pun kita nampak, bahkan benda ni anda nampak besar sekali kalau di Sudan lah. Sudan tu kalau boleh kata setiap rumah buat majlis buka puasa, insya-Allah. Wa an ya'kula ma'hum, dahlah kita ni jamu orang buka puasa, kalau boleh kita pun buka dengan mereka. Yalah. Was-sahuru, dan bersahur, wa ta'khiruhu, dan mengakhirkannya, ma lam yaqa' fi syakki, sapalah jangan sapa dekat-dekat nak syak. Baik, masalah sahur, bila kita sebut sahur, bila permulaan sahur, maka ulama kata sahur ni start bila? Start sahur ni separuh malam. Selepas separuh malam, situ baru start sahur. Start sahur. Sahur tu sunat. Takhirkan sahur, sunat hak baru pula. Nabi sebut dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu. Baik, situ fi'il amar. Tasahharu. Fi'il amar. Ulama kata dah fi'il amar bukan menunjuk atas wajib ke? Ulama kata tak wajib. Sebab apa? Kerana situ tunjuk atas sunat je. Sebab apa? Sebab Nabi pernah tinggal sahur. Iaitu benda, Nabi buat puasa 2 hari tu. Nabi tak sahur. Maka ketika itu ulama kata sahur tu sunat. Walaupun sini fi'il amar. Jelas. Fa inna fis sahuri barakah. Kerana pada sahur tu ada barakah. Ulama kata sekurang-kurang barakah kita boleh tengok tu mana? Subuh jadi awal. Lepas tu kan ulama kata boleh nampak paling-paling kurang benda, iaitu qiyamul lail, mendirikan malam. Masya-Allah. Kemudian sunat kita sahur. Bahkan ulama kata sekalipun dengan setegak air. Bagi orang hak kenyang dah. Orang kenyang dah pun sunat kat sahur. Sahur tu sunat. Mentakhirkan sahur sunat baru pula. Wa ta'khiruhu, dan mengakhirkannya sahur, ma lam yaqa' fi syakki, yang tidak jatuhlah pada syak. Makan pada subuh dah ke? Tu jangan sampai situ. Sebab tu ulama dalam mazhab Syafi'i kata sunat dia waktu imsak. Ada orang dia kata imsak ni bid'ah. Jangan kau pungat kata bid'ah. Baca hadis Nabi. Bagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan, hadis ni hadis sahih, cuma nak lupa riwayat mana. Dalam satu hadis, sahabat pernah sebut bahawa di antara sahur Nabi dengan subuh lebih kurang 50 ayat. 50 ayat. Jadi bila 50 ayat, hak tu ulama kata waktu, ulama pun kira-kira lebih kurang dalam 10 minit. Sebab tu kita di Malaysia ada waktu imsak. Jangan kata imsak tu bid'ah. Nak makan tak ada masalah, tapi nak kabur situ ada waktu sunat. Jelas. Sunat imsak. Sebab apa? Nabi tunggu, Nabi akan berhenti sahur 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Walightisalu, dan dia mandi. Maksud mandi di sini dengan makna mandi wajib. In kana alaihi ghuslun qabla subhi, dan dia mandi wajib sebelum daripada qabla subhi, sebelum daripada subuh. Supaya apa? Kabul. Ada yang kata wajib. Ada pendapat itu wajib. Iaitu pendapat Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah terik balik dah pendapat ni. Sebelum dia wafat disebut dalam kitab Mustadrak.
Sebab tu majoriti ulama kata sunat ya. Ada jadi wajib. Wajib apabila kerana dia nak solat isyak. Bagi dia puang yang suci haid. Ada pun kerana nak puasa sendiri, majoriti para ulama kata tak. Melainkan sebahagian ulama yang berpegang pada pendapat Abu Hurairah. Tapi pendapat ni bukan pendapat majoriti para ulama. Sebab Abu Hurairah memang ia pegang wajib mandi sebelum subuh. Tidak boleh ada hadas dalam subuh. Dalam puasa. Tapi pendapat ni bukan pendapat majoriti ulama. Sebab ada riwayat yang kata Abu Hurairah terik. Wa yata'akkadu lahu, dan terlebih kuat tuntutannya tarkul kazibi wal ghibah, meninggalkan nipu dan meninggalkan ngupak. Tinggal nipu, tinggal ngupak ni terlebih utama pada bulan Ramadan. Ia kekal haram, tapi terlebih utama untuk ditinggalkan apabila masuk bulan Ramadan. Bukan kata ngupak dengan nipu ni haram bulan Ramadan je. Tak. Yalah. Kan kita belajar risalah jamiah hari tu kan. Ada 5 benda yang membatalkan puasa. Ulama kata hadis tu hadis yang batil. Hadis tu hadis bukan hadis. Sekalipun kalau hadis, ulama kata maksud situ bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jelas. Wa yusannu, dan disunatkan. Sunat benda. Lahu, ke atasnya, ke atas orang puasa ni, tarkus syahwat, meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat di sini benda. Meninggalkan perkara-perkara yang syahwat dia suka. Benda. Contoh, lama ni dia suka dengar lagu. Bila bulan Ramadan, tinggal dengar lagu. Sebab apa? Benda tu syahwat. Ada pun letak earphone tak batal. Hak ni ramai orang tanya. Tak earphone batal ke? Tak batal. Ataupun dia wahi bau wangi-wangi. Maka tinggal. Selain dari perkara hak haram lah. Sunat tinggal di sini. Syahwat hak makruh. Syahwat hak harus. Bukan syahwat hak haram. Syahwat haram hak tu memang wajib tinggal dah. Jelas. Fa'in syatamahu ahadun, dan dia tinggalkan syatamah. Bukan. Ini masalah baru. Fa'in syatamahu, sekiranya seseorang kutuk dia. Tazakkara annahu sa'imun, maka dia ingat bahawa dia puasa. Baik, ulama kata nak ingat sini, ingat mana? Maka ulama kata ingat di dalam hati. Bahkan ulama kata terlebih afdal ingat di hati dan ingat di lidah. Maknanya sebut di lidah. Tapi syarat sebut di lidah tadi tanpa ada perasaan riak. Kalau sebut sampai timbul riak, maka ulama kata memada dengan hati sahaja. Melainkan ulama kata semasalah. Masalah benda, iaitu dia nak memberhentikan orang kutuk dia. Walaupun ada diriak. Contoh, orang kutuk dia. Kawan ni tak akan berhenti sampailah dia sebut ana saim. Maka ulama kata ketika itu ada riak ke tak ada riak, sebut. Wa tarkul hijamah, dan meninggalkan berbekam. Makruh bekam bulan puasa. Sebab apa? Sebab ada larangan Nabi. Nabi kata benda. Aftaral hajimu wal mahjum. Berbuka orang yang buat bekam dan orang yang berbekam. Sebab apa? Sebab dulu orang bekam, dia tak bekam pakai seduk-seduk kita lah ni. Dia bekam pakai tanduk. Tanduk tu dia panaskan kemudian dia seduk. Jadi bimbang masuk-masuk benda dalam mulut. Sebab tu ulama kata berbuka, Nabi kata aftaral hajimu wal mahjum. Dan mahjum mana pula? Dia tak larat dah. Puasa. Tak ditambah pula tak larat tadi dengan sebab buang darah. Tapi ulama kata hadis ni adalah larangan, tadi larangan makruh. Sebab apa? Sebab diriwayat dalam ihtajama wa huwa shaim. Nabi pernah bekam hal keadaan Nabi tu puasa. Maka ulama kata sini bekam ketika puasa makruh, bukannya membatalkan puasa. Berbeza dengan sebahagian mazhab. Wal madghi, dan juga mengunyah. Yang ngunyah. Yang madghi ni mengunyah. Makruh dia duduk main ngunyah-ngunyah. Ulama kata ngunyah tadi dengan syarat kunyah benda hak tak ada rasa lah dan dia tak telang. Kalau ada rasa, dia kena ludah lah benda tadi. Faham tak? Air liur tadi dia tak boleh telang. Kalau tak, jadi buka.
Wa zawqit ta'am, dan merasa makanan. Merasa makanan makruh. Merasa makanan makruh. Wal qublah, dan meninggalkan cium. Cium di sini ulama kata cium hak sunat ditinggalkan ni cium isteri yang memang dak jadi adat dia akan berlakunya jima' ataupun berlakunya keluar mani. Tapi kalau jadi adat, maka ketika itu wajib tinggal. Jelas. Adapun cium di atas dasar takrim, memuliakan. Ya, cium, ulama kata cium ada dua. Cium atas dasar syahwat, cium di atas dasar memuliakan. Contoh kita cium mak ayah, kita cium guru, hak tu atas dasar memuliakan. Maka cium di atas dasar memuliakan, hak tu ulama kata tak ada masalah. Jelas, tak makruh. Wa tahrumu, dan jadi haram in khasya fiha balik mana-mana ha tu, balik pada cium. Inzala, sekiranya takut keluar mani ataupun takut berlaku jima'. Jelas. Baca. Wa yukrahu, anda bacalah. Wa yukrahu, dan jadi makruh as-siwaku ba'da zawal, bersiwak selepas daripada tenggelam gelincir matahari. Makruh dia siwak selepas gelincir matahari. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sebut la khulufu fami shaim yaumal qiyamah abyadu indallah min rihil misk. Iaitu benda bau mulut orang hak puasa ni lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau kasturi. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i kata bila benda tu wangi, benda tu ada kebaikan, ada benda ni, ada kemuliaan, maka setiap benda yang mulia haram kita bukan haram, makruh kita hilangkan. Baik, benda yang mulia makruh kita hilangkan. Baik, maka ulama dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Berbeza dengan ulama dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia kata benda, mazhab Maliki kata benda wangi tu dia daripada perut. Maka hak dalam mulut ni asar saja. Maka hak kita hilangkan bukannya hak asal, sebab asal dia dalam perut. Ulama dalam mazhab Syafi'i jawab mula. Jawab benda, bahkan asar pun makruh kita hilangkan. Ni saja mai jawab lah ni. Kalau kita nak ngaji fiqh Maliki panjang ni. Kalau dalam fiqh Maliki banyak lagi kita boleh menang. Yalah. Bahkan Imam Nawawi kata tak makruh pun. Namun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i iaitu bukan pendapat Imam Nawawi. Jelas dah. Wa yustahabbu, dan disunatkan. Tapi boleh jadi haram kita siwak. Iaitu kita pergi siwak kawan kita. Hak tu jadi haram. Tanpa izin dia. Hak tu jadi haram. Wa yustahabbu, dan disunatkan fi Ramadan, pada bulan Ramadan ni, tawsi'atu 'alal 'iyali, berlapang dada di atas ahli keluarga. Hak ni orang lelaki buat semua. Iaitu benda berlapang dada atas ahli keluarga ni. Lama ni makan ikan kembung je. Mari bulan Ramadan, makan ikan mahal. Lama ni makan ayam seketul kecil je anak-anak. Tapi bulan Ramadan beli hak besar-besar. Sebab apa? Meluaskan. Sunat hukum dia. Jelas. Ayah memang masya-Allah orang lelaki ni besar pahala. Wal ihsanu, dan bersikap ihsan. Sunat bersikap ihsan ilal arhami, terhadap ahli keluarga. Ahli keluarga sini ada silaturahim lah kita. Sama ada dia ni ahli waris ataupun zawil arham. Wal jiran, dan atas jiran-jiran. Wal iksaru, dan memperbanyakkan as-sadaqati, sedekah. Wat tilawati, dan memperbanyakkan tilawah, membaca Quran. Wal mudarasati, dan juga tadarus. Cuma tadarus, apa maksud tadarus? Tadarus, apa maksud tadarus? Tadarus ni an yaqra'a. Ni tengok dalam Manhajul Qawim disebut an yaqra'a ala ghairihi wa yaqra'a ghairuhu alaihi. Tu maksud tadarus. Baca seseorang atas seseorang dan seseorang tu baca mula atas dia. Maksud dia saling dengar mendengai. Baik, sekarang isu. Tahu tak? Isu dia tadarus secara online. Duduk di rumah masing-masing bagi juzuk. Adakah hukum tadarus ketika itu?
majoriti para ulama bukan tadarus. Sebab apa? Sebab tadarus kita dengar sama kita. Tengok takrif balik. Ni takrif Imam Ibn Hajar buat. Wahia an yaqra'a ala ghairihi wa yaqra'a ghairuhu alaihi. Dia baca, bahawa dia baca ala ghairi, atas seseorang, wa yaqra'a, dan dibaca ghairuhu, atas seseorang tu, alaihi, atas dia. Maksud dia, aku dengar, mu baca, aku baca, mu dengar, mu baca, aku dengar. Tu maksud dia. Duduk halaqah. Tapi kalaulah online, ada grup WhatsApp, bagi. Adakah di ketika itu jadi tadarus? Tak. Dia akan jadi baca masing-masing. Sebab apa? Bukan kita dengar. Ulama kata tadarus ni dapat pahala. Sebab apa? Tak dapat pahala baca, kita dapat pahala dengar. Jadi seolah-olah kita baca juga. Dia sekarang ni bila buat di rumah masing-masing, jadi ke? Tak. Ni bukan kritik mana-mana. Ni kerja, ni kata orang fiqh ni kritik je. Orang nak buat baik, payah. Dengar dulu. Kita bahas hukum. Tapi molek ke? Molek tak buat? Molek juga buat. Sebab apa? Kalau tak ada grup WhatsApp gitu, tak baca terus. Sebab apa? Kita tahu dah, set kita ni, kalaulah tak bagi gitu, jawab dia tak baca terus. Sebab apa? Sebab tak ada sukatan. Orang kita tak ada disiplin. Baik, kita pun buat. Tapi nak hukum tadarus ke? Bolehlah tak nama tadarus. Tapi bukan daripada sudut syarak, atas nama je tadarus. Tapi hukum bukan tadarus. Jelas? Misalnya ia saling dengar-dengar, contoh macam pakai Zoom semua. Tu boleh lah pakai Zoom. Buat Zoom boleh lah. Wal-i'tikafi, dan i'tikaf. I'tikaf ni benda. I'tikaf kat gigi akan ada bab khusus bab i'tikaf. La siyama al-ashri wal awakhir. Tak dapat tidak 10 hari. 10 akhir i'tikaf ni, asal i'tikaf hukum dia sunat. Tapi 10 akhir Ramadan dia jadi sunat muakkad. Sebab apa? Wa fiha Lailatul Qadri, kerana padanya pada 10 akhir ni ada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya masalah Lailatul Qadar ni berlaku bila? Ada 40 pendapat. Ada pendapat kalau ada Imam Syafi'i kata berlaku malam 21, malam 23. Bahkan Imam, kalau tengok dalam Busyra Karim rasa ke dalam mana? Busyra Karim rasa dia ada buat syair Imam Qalyubi. Lepas tu ada 40 pendapat. Siapa nak tengok 40 pendapat ni yang mengatakan bila malam Lailatul Qadar, tengok dalam kitab Fathul Bari Imam Ibn Hajar Asqalani. Dalam tu Imam Ibn Hajar Asqalani dia senaraikan dalam Fathul Bari 40 pendapat ni. Boleh tengok di ni. Anda tak, ya dah rasa seberat hati anda masa anda ngaji dulu dalam kitab Fathul Bari. Masa ngaji Sahih Bukhari dengan Syekh dulu, anda rujuk, kami ngaji Sahih Bukhari, lepas tu tengok syarah Fathul Bari, ada dalam tu. Wa yaqulu, dan dia kata fiha, pada malam Lailatul Qadar tu, ni kalau malam Lailatul Qadar tu dia kata benda, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau ia seorang lah, kalau dia jadi imam, fa'fu anna lah, kena tukarlah dhamir. Bahkan ulama kata kalau dia doa seorang, orang lain tu amin doa dia, hal keadaan dia tu imam dan dia pandai bahasa Arab, makruh buat lagu tu. Makruh tu imam doa untuk seorang diri. Mesti dia doa untuk ramai. Baik, apa beza ghafar dengan afu? Ulama kata ghafar ni maaf, tapi catatan tu masih ada. Adapun afu maaf dan catatan tu hilang. Tu afu. Yalah dah. Wa yaktumuha, dan dia sembunyikan dia. Kalaulah dia dapat malam Lailatul Qadar, maka dia sembunyikan malam tersebut. Jangan cerita kau, alhamdulillah malam boleh Lailatul Qadar malam. Ulama kata sunat dia sembunyikan. Sebab apa? Sebab mendapat malam Lailatul Qadar termasuk dalam karamah. Maka ulama kata sunat kita sembunyikan karamah-karamah. Yalah. Wa yuhyiha, dan menghidupkannya malam-malam tadi. Sunat dihidupkan malam tu. Baik, menghidupkan malam ni Al-Imam Al-Bayyuri sebut dalam kitab Hasyiah Bayyuri, dia kata menghidupkan malam ni ada 3 peringkat. Ada 3 tahap.
Tahap pertama menghidupkan malam, iaitu dia solat isyak berjemaah dan dia niat, dia berazam untuk subuh berjemaah. Kira menghidupkan malam. Solat subuh berjemaah, solat isyak berjemaah dan azam untuk subuh berjemaah. Tahap kedua, dia menghidupkan separuh malam. Dengan terawih ke, dengan qiyamulan, dengan baca Quran ke, tu tahap kedua. Tahap ketiga, dia menghidupkan sepanjang malam tanpa tidur. Yalah. Wa yuhyi yawmaha kalailatiha, dan dia menghidupkan malam siangnya seperti malamnya. Wa yahrumu, dan haram, wisalu fi sawmi, haram wisal. Puasa wisal ni benda, puasa 2 hari berturut-turut. Puasa 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut di sini maksud benda. Wisal ni puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Faham tak? Tapi kalau hari ni dia puasa, petang tu dia buka, esok dia puasa pula, hak tu tak panggil wisal. Wisal ni dia tak buka terus. Dan malam tu dia niat puasa. Dia niat puasa. Malam tu dia tak makan, dia niat puasa kau. Hak tu panggil wisal. Tapi kalau dia tak makan, sebab apa? Sebab dia malas makan, bukan kerana niat puasa, hak tu tak panggil wisal. Jelas. Wallahu ta'ala alam. Faslun pasal kafarah uzma dengan kafarah ni kita sambung petang. Wallahu a'lam. Salam. Soalan pertama, antara berbuka ringan kemudian bersegera solat maghrib, antara berbuka ringan kemudian bersegera solat maghrib dan berbuka berat kemudian melewatkan solat maghrib, yang mana lebih afdal? Yang afdal berbuka ringan kemudian solat maghrib. Soalan Melainkan ada sebab-sebab tertentu lah. Sebab awalnya sebab kalau dia makan sikit menyebabkan jadi sakit, atau sebab-sebab lain atau, tapi asal sunat dia buka ringan kemudian. apa hak lubang telinga yang boleh membatalkan puasa? Siapa ke hak batin? Hak batin ni siapa kat gegendang. Lepas tu hukum rasa masakan di lidah makruh atau harus? Dia asalnya makruh kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat, maka hak tu harus. Saja-saja makruh. Ustaz, etikah sunnah bagi perempuan juga? Gini, masalah iktikaf, ulama kata bagi orang puan sekiranya dia takut fitnah, maka hak tu jadi haram. Sekira bebas daripada fitnah, makruh. Sebaiknya orang puan tak iktikaflah di masjid. Soalan. Kenapa makan tidak sengaja siang hari tidak batal puasa, tapi terbuka puasa awal batal puasa? Sebab berbuka, dia gini masalah. Tak sengaja buka, tak sengaja makan, maka ketika itu tak batal. Tapi makan, tapi nyata siang, batal. Baik. Sebab apa? Sebab tak sengaja makan, bukan qasad dia nak buka. Adapun hak ni, dia memang ingat qasad dia nak buka dah. Cuma qasad dia tu salah. Tu beza dia. Faham? Allah Ta'ala. Allah A'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.